Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berkongsi kedua-dua sepadan maritim di sebelah barat antara orang Melayu Semenanjung dan Pulau Sumatera, serta sepadan darat di sebelah timur antara Sarawak, Sabah dan wilayah Indonesia dari Borneo. Pulau Sebatik merupakan sebuah pulau yang sangat unik kerana pulau yang berkeluasan 452 km itu terbahagi kepada dua bahagian, di mana di bahagian utara adalah milik Malaysia, manakala di bahagian selatan pula merupakan milik Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, sebenarnya situasi ini bukanlah sesuatu yang pelik. Selain Pulau Sebatik, terdapat beberapa lagi kepulauan lain di dunia yang perlu dikongsi bersama dengan negara jiran. Sebagai contoh, Pulau Timor di Indonesia, wilayah timur pulau ini merupakan wilayah negara Timor Leste dan di sebelah barat adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Pulau Sebatik ini diuruskan bersama-sama oleh kedua-dua negara dengan garis sepadan yang terletak betul-betul di bahagian tengah-tengah pulau. Kedudukan ini memberikan cabaran tersendiri kepada penduduknya. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai Pulau Sebatik yang dikongsi dan diuruskan bersama oleh dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Terletak di bahagian timur Kalimantan, Pulau Sebatik merupakan salah satu kawasan yang pernah menjadi isu kontroversi antara kerajaan Malaysia dengan Indonesia. Konflik berkenaan sepadan ini semuanya bermula pada tahun 2002 selepas Mahkamah Kehakiman Antarabangsa ICJ memutuskan untuk menganugerahkan Malaysia pemilikan dua buah pulau iaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sepadan, iaitu dengan undian 16/1 berpihak kepada Malaysia. Kes perbicaraan berkaitan pemilikan kedua-dua buah pulau ini sebenarnya telah dimulakan pada tahun 1997 lagi atas persetujuan kedua-dua buah negara yang melakukan tuntutan, dan perbicaraan dimulakan pada 14 Mei 1998. Kedua-dua pulau ini hanyalah bersaiz kecil. Pulau Ligitan terletak 21 batu nautika dari Tanjung Tutup berhampiran dengan Sampurna. Sentiasa berada di atas paras air, Pulau Ligitan mempunyai tumbuh-tumbuhan renek serta beberapa batang pokok tanpa didiami sesiapa ketika itu. Pulau Sipadan pula mempunyai keluasan 0.13 km persegi, terletak 42 batu nautika daripada Pulau Sebatik. Manakala Pulau Sipadan pula terbentuk hasil pergerakan aktiviti gunung berapi. Pulau Sipadan sangat cantik dengan mempunyai kawasan hutan yang tebal serta kawasan terumbu karang yang indah. Sekitar tahun 1980-an, Pulau Sipadan pada awalnya tidak dihuni sesiapa, tetapi disebabkan oleh popularitinya sebagai kawasan pelancongan yang menarik, ia telah mengubah suasana itu. Akibat daripada keputusan ICJ, garis sempadan antara kedua-dua negara secara rasmi telah diperbaharui dan mengakibatkan garis sepadan baru mengekalkan garis sepadan cadangan asal Indonesia yang lalu betul-betul di atas Pulau Sebatik. Ini sekaligus telah menyebabkan Pulau Sebatik terbahagi kepada dua bahagian. Puncanya adalah perjanjian di antara British dan Belanda satu masa dahulu mengakibatkan pembahagian pulau tersebut di antara kedua-dua pihak. Selepas kemerdekaan Malaysia dan Indonesia, kedua-duanya terus dinamakan sebagai pemilik Pulau Sebatik, menyebabkan pemilikan pulau itu terbelah dua. Bahagian utaranya jatuh kepada Malaysia, sementara selatannya pula jatuh ke dalam kawasan Indonesia. Akibat daripada keputusan ICJ itu, secara rasmi Pulau Sebatik terpaksa dipisahkan dua, membelah komuniti yang menetap di dalamnya sekian lama. Satu pulau tetapi dimiliki oleh dua negara. Selepas tewas dalam perbicaraan tahun 2002, Malaysia dan Indonesia sekali lagi berdepan isu kontroversi mengenai garis sempadan perairan Ambalat pada tahun 2005. Hasil daripada konfrontasi kedua-dua negara mengenai pentadbiran sebuah pulau milik bersama itu, penduduk Pulau Sebatik akhirnya mula menerima campur tangan daripada dua kerajaan yang sedikit sebanyak mengganggu-gugat hidup mereka. Propaganda geopolitik mula disebarkan bagi memastikan penduduk Pulau Sebatik yang sudah pun terbelah dua terus dipecahkan lagi dengan isu-isu identiti nasional. Dari segi sejarah, penduduk Pulau Sebatik sejak awal lagi lebih banyak berhubung dengan kawasan di Malaysia, khasnya di Pekan Tawau yang terletak tidak jauh dari mereka. Kebergantungan mereka dengan Tawau bukan sahaja dalam segi ekonomi, malahan budaya juga dikatakan dikongsi bersama. Namun, disebabkan ketetapan sepadan yang memerlukan penduduk sebuah pulau membawa dua ideologi dan identiti yang ternyata berbeza, akhirnya penduduk Pulau Sebatik terpaksa akur walaupun mereka dilihat seperti telah menjadi mangsa keadaan. Dari segi kemajuan, kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia dilihat telah mengambil pendekatan yang berbeza dalam memajukan Pulau Sebatik. Indonesia lebih agresif dalam memajukan pulau tersebut dengan membangunkan dua buah pekan kecil, iaitu Sien Nyamuk yang bertindak sebagai pusat komuniti dan Mantikas yang menjadi pusat nelayan. Manakala kerajaan Malaysia pula melalui program misi Estate Sejahtera yang dikendalikan oleh kerajaan negeri Sabah
telah memulakan program pembukaan 15 buah kampung baru bagi meningkatkan jumlah populasi di Pulau Sebatik. Walau bagaimanapun, populasi sebatik Indonesia nyata lebih tinggi dengan kehadiran lebih 80,000 penduduk tetap, sementara sebatik Malaysia pula hanya sekitar 25,000 orang. Perbezaan ini dikatakan berpunca daripada lokasi tawar sendiri yang terletak berdekatan yang dirasakan lebih menarik untuk dijadikan tempat tinggal penduduk sebatik bahagian Malaysia. Kehidupan penduduk Pulau Sebatik. Aktiviti utama penduduk sebatik tidak kiralah di bahagian mana adalah penanaman padi, koko, kelapa, kopi, lada hitam, kelapa sawit serta kumpulan komuniti kecil nelayan. Walaupun berkongsi sepadan yang sama, semua penduduk biasanya menggunakan 3 kawasan di mana pergerakan rentas sepadan kerap berlaku sama ada secara haram atau secara sah. 3 sempadan itu terletak di 3 buah kawasan yang berbeza, iaitu Liang Bunyu, Sungai Pancang dan Haji Kuning. Liang Bunyu terkenal sebagai kawasan rentas sepadan yang mudah dilalui walaupun tentera Indonesia ada menempatkan askar mereka di sini. Laluan ini menjadi lokasi utama aktiviti keluar masuk pekerja ladang yang terletak di bahagian Malaysia tanpa ada sekatan. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kemudahan tersebut, lokasi ini juga popular untuk berlakunya aktiviti penyeludupan. Barang utama yang kerap diseludup adalah tong gas. Ini kerana harga tong gas di Malaysia jauh lebih rendah berbanding di Indonesia yang mampu mencecah 2 kali ganda, menyebabkan produk itu mendapat permintaan tinggi di bahagian Indonesia. Sungai Pancang pula mempunyai beberapa buah keluarga yang telah pun menetap di situ berdekad-dekad lamanya. Apa yang menariknya, selepas penghakiman ICJ dicapai dan kedua-dua kerajaan tampak saling cabar-mencabar antara satu sama lain, bukan semua keluarga di Sungai Pancang menyedari mereka sudah pun menetap di negara luar untuk beberapa tahun. Keluarga-keluarga warga Indonesia ini menghadapi masalah besar selepas kerajaan Malaysia mula membangunkan kawasan yang mereka diami, menyebabkan ada penduduk yang terpaksa berpindah pulang ke negara asal kerana kediaman mereka kini terletak dalam Malaysia. Sehingga kini dipercayai masih ada penduduk Indonesia yang menetap di sekitar Sungai Pancang yang sentiasa berdepan risiko dihalau keluar. Haji Kuning. Berbeza dengan Sungai Pancang di mana kawalan sepadan lebih ketat dijalankan, penduduk Haji Kuning pula tidak berdepan masalah besar. Setakat ini, kedua-dua buah kerajaan hanya dilihat memejamkan sebelah mata mengenai situasi unik penduduk di sini tanpa ada pengusiran yang dijalankan. Disebabkan keunikan ini, rumah-rumah di Haji Kuning kerap dikunjungi wartawan serta pelancong yang berminat untuk melihat lebih dekat situasi aneh yang dilalui mereka disebabkan oleh kewujudan sistem garis sepadan antara negara. Fakta menarik mengenai Pulau Sebatik. Antara fakta menarik mengenai Pulau Sebatik ialah tiada sempadan yang memisahkan wilayah Malaysia dan Indonesia. Walaupun ditadbir oleh 2 negara berbeza, tetapi tiada pejabat imigresen, pejabat kastam mahupun sebarang kawat berduri atau tembok yang memisahkan kedua-dua sempadan negara. Dari segi penggunaan mata wang pula, rupiah dan ringgit kedua-duanya boleh digunakan dan merupakan mata wang yang sah bagi penduduk di pulau ini. Selain itu, beberapa tahun lalu, berita mengenai keunikan rumah yang terletak di antara 2 buah negara iaitu terletak betul-betul di atas garis sepadan Malaysia dan Indonesia. Pemilik rumah itu yang bernama Mapanggara dan pasangannya Hasidah yang tinggal di Haji Kuning merupakan salah satu daripada 5 buah rumah yang unik. Rumah Mapanggara terbahagi kepada 2 iaitu ruang tamunya terletak di wilayah Indonesia sementara dapurnya pula terletak di wilayah Malaysia walaupun kedua-dua pasangan suami ini berasal dari Indonesia. Kesimpulannya, apa yang berlaku ini adalah berpunca daripada warisan zaman penjajah yang telah menetapkan sempadan antara Indonesia dan Malaysia iaitu hasil daripada Konvensyen 1891 antara pihak Belanda dan Britain. Walaupun Malaysia dan Indonesia pernah berbincang untuk membuat satu sempadan yang mungkin berbentuk tembok bagi memisahkan wilayah Malaysia dan Indonesia, cadangan itu telah mendapat pelbagai kritikan kerana dikatakan tidak sensitif dengan nasib para penduduk Pulau Sebatik yang sudah tinggal lama di pulau itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.